Baik, terima kasih Nafizi dari Malaysia. Dan saudara, lintas langsung negeri-negeri hari ini kita mulakan dengan Johor, di mana Johor berkongsi cerita pengalaman bekas pesakit COVID-19, galakan penanaman nanas dan harapan pengusaha industri kecil sederhana yang terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi kita terus saja bersama Anas Maknur di sana. Silakan Anas. Terima kasih Miza. Bertarung nyawa selama 14 hari bersama ibu dan bapanya di wad Hospital Encik Besar Hajar Kalsum, Keluang kerana dijangkiti COVID-19 menjadi pengalaman yang sukar dilupakan. Lebih memilukan bagi Anidah Basri, 48 tahun, hanya ibunya terselamat manakala bapanya meninggal dunia. Tidak dapat menatap jenazah bapanya buat kali terakhir mengundang perasaan hiba, ditambah mengenangkan permintaan bapanya yang masih belum tertunai. Raya tahun ni memang amat menyedihkan lah. Bukan saja kita tak boleh kunjung-kunjung, tapi saya kehilangan orang yang tersayang lah. Kadang kalau setiap hari raya pertama tu, kita akan kumpul di rumah orang tua. Ayah saya ada, adik-adik saya yang jauh semua datang kan. Tapi kali ni memang sangat berbeza. Anidah yang kini sudah disahkan bebas COVID-19 dan kini memulakan kerja seperti biasa di agensi insurannya, masih trauma dengan kejadian tersebut dan sentiasa meningkatkan keselamatan diri sebagai langkah berjaga-jaga. Mengamalkan penjarakan sosial, memeriksa suhu badan, menggunakan topeng muka serta cecair pembasmi kuman adalah normal baharu yang diteruskan Anidah. Kesannya bukan sahaja dirasai keluarga Anidah, malah penduduk di kampung Datuk Ibrahim Majid Simpang Renggam juga diselubungi kebimbangan terhadap penularan wabak berkenaan. COVID-19 mengakibatkan 4 penduduk kampung tersebut meninggal dunia. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac lalu memberi kesan langsung kepada pengusaha industri kecil sederhana IKS. Bagi pengusaha sambal garing di Felda Air Tawar 1 Kota Tinggi, Nordiana Yusof, tempoh sukar itu bagaimanapun dapat diharungi dengan menukar model bisnes kepada pembelian dalam talian. Keuntungan diraih tidak besar, tapi cara pemasaran berkesan dengan memasarkan produk makanannya melalui kios-kios di stesen minyak dan penghantaran melalui pos berjaya mengembalikan punca mata pencariannya. Malah hasil kaedah pemasaran yang meluas, produk sambal garingnya berjaya menembusi pasaran Sabah dan Sarawak serta Singapura. Bila dia dikatakan PKP ni, saya pun stop dalam masa seminggu. Lepas tu tengok keadaan bawang pun sekarang dah makin, harga dah turun. Kita pun stop, kita tambah lagi lah. Sebelum ni harga bawang kan melambung, jadi saya proses pengeluaran produk tu slowkan sikit. Kini beliau bersama 5 pekerjanya sedang merangka strategi untuk meluaskan lagi kawasan pasaran produk mereka. Kedudukan Johor sebagai negeri terbesar dalam pengeluaran nanas di Malaysia perlu dimanfaatkan belia negeri ini. Tambahan tanaman itu turut mencatat peningkatan ekspor saban tahun. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Cik Abdul Ahmad Nawi berkata, kerajaan negeri melalui pelbagai peruntukan sedia menawarkan bantuan yang diperlukan. Dan saya sangat berbangga apabila melihat penyertaan golongan muda, golongan remaja dalam sektor ini yang membawa maknanya satu masa depan yang lebih cerah dalam industri ini apabila ia diceburi oleh golongan-golongan muda ini. Menurutnya lagi, penyertaan golongan itu sangat penting kerana mampu memberi nilai tambah berkesan terutama pengeksportan rantaian makanan itu. Lebih meyakinkan nilai ekspor nanas tidak terjejas meskipun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Laporan tersebut mengakhiri paparan berita dari Selatan Tanah Air. Kembali semula kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Anas.